Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar di AT5 Seksyen 1. So, pada pagi ini Madam akan menerangkan berkenaan dengan kita masuk kepada topik 1 iaitu konsep komunikasi. Okay, so hasil pembelajaran, kita pergi kepada hasil pembelajaran, kita lihat kepada kita lihat kepada hasil pembelajaran bagi topik 1. Yang pertama adalah kita akan dapat bagi hasil pembelajaran kita akan dapat menjelaskan berkenaan dengan konsep, bentuk komunikasi dan hubungannya dalam Islam. So ini merangkumi kepada konektif yang kedua dan juga LD1, learning domain yang pertama, dan yang dalam subtopik ini dia merangkumi tentang konsep komunikasi dan juga berkenaan dengan menjelaskan bentuk-bentuk komunikasi. So hari ini kita akan pergi kepada konsep komunikasi sahaja terlebih dahulu. So kita tak akan pergi kepada bentuk-bentuk komunikasi sebab bentuk-bentuk komunikasi ini sangat tidak cukup masa, sangat banyak. Nanti kita akan pergi kepada next class kita akan terangkan. Okay, seterusnya dalam isi kandungan, so Madam akan menerangkan pengertian komunikasi menurut Barat dan Islam dan juga menjelaskan hubungan iman, Islam dan juga ihsan berkaitan dengan komunikasi Islam dan Barat. Okay, so kita tak akan sentuh hari ini, kita tak akan sentuh bentuk-bentuk komunikasi iaitu terbahagi kepada vertical, horizontal dan diagonal. So kita tak akan sentuh hari ini untuk ketiga-tiga bentuk komunikasi. Kita hanya sentuh berkaitan dengan 1.1 sahaja iaitu menerangkan konsep komunikasi. So, kita pergi kepada definisi komunikasi. Apa itu definisi? Definisi adalah dari segi istilah. Okey, kita kenal dulu apa dia komunikasi dari sudut istilah, istilah yang dipaparkan oleh sekolah-sekolah Barat dan Islam dan juga istilah yang datang daripada Kamus Dewan Bahasa. So, dari segi istilah ataupun definisi, komunikasi merupakan salah satu komponen kehidupan yang diperlukan untuk hidup kita lebih bermakna. Okey, so ini sangat penting. Kerana apa? Kerana memang kita memerlukan perlu berkomunikasi dengan orang lain, antara satu sama lain. Kita tidak boleh hidup berseorangan. Kita memerlukan communication dalam kehidupan kita. So untuk satu hubungan itu berjalan dengan lancar, dia memerlukan kepada Madam punya pen ni agak kacau sikit. Okay, hubungan dua hala antara satu sama lain. So apa itu hubungan dua hala? This is the two-way communication. Okay, daripada penghantar mesej kepada penerima mesej. Okay, penghantar mesej dan juga kepada penerima mesej. Okay, so dia adalah medium-medium penghantaran mesej itu bagaimana supaya apa yang dihantar oleh seseorang individu itu diterima baik oleh penerima mesej tersebut. Okey, keduanya adalah kita pergi kepada pergerakan, bunyi, simbol, ialah antara elemen kehidupan yang berkomunikasi dengan kita, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Okey, so untuk video yang sebelum ini, Madam ada membagi kamu satu video daripada YouTube untuk kamu komen dalam video tersebut berkenaan dengan bagaimana zaman dahulu kita berkomunikasi antara satu sama lain, ada menggunakan isyarat asap, ada menggunakan burung merpati, ada menggunakan bunyi gendang dan sebagainya, simbol-simbol tulisan yang terletak di dinding-dinding, terutamanya pada zaman Mesir Purba. Okey, itu adalah antara salah satu daripada medium ataupun elemen dalam komunikasi. So, seterusnya yang ketiga adalah ilmu komunikasi. So, ilmu komunikasi merupakan antara ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisiplin sehingga mempunyai definisi yang pelbagai. Okey, menurut etimologi bahasa, perkataan komunikasi adalah daripada bahasa Latin. Okey, iaitu komunis, yang bererti bukan komunisme, bukan ada satu ideologi komunis. This is the Latin language yang bererti sama,
kesamaan, ataupun makna. Seterusnya komuniko ataupun communication atau communique yang bermaksud menjadikan sesuatu itu milik bersama, to make common, yang mempunyai kesamaan dari segi pengertian. Itu antara istilah-istilah komunikasi yang diguna pakai di seluruh dunia. Seterusnya kita lihat daripada sudut Kamus Dewan edisi keempat, iaitu komunikasi ialah perhubungan secara langsung. Perantaraan surat, radio, telefon dan lain-lain lagi. So kita menggunakan radio untuk menyampaikan mesej kepada orang ramai, untuk menyampaikan berita-berita terkini, dalam maupun luar negara melalui DJ radio yang bertugas. Surat, kita masih lagi menggunakan surat, dihantar oleh courier yang ada di Malaysia. Secara terminologi, kita melihat kepada secara terminologi, komunikasi berarti proses penyampaian sesuatu pernyataan oleh seseorang kepada seseorang lain-lain. Menyampaikan mesej, penyampaian tersebut mestilah melalui medium penghantaran komunikasi. Apa itu medium penghantaran komunikasi? Medium penghantaran komunikasi adalah seperti surat, radio, telefon, web TV, smartphone dan sebagainya. Itu adalah satu medium yang digunakan dalam membantu. Medium adalah membantu. Membantu komunikasi itu berlangsung. So medium ini digunakan pakai untuk membantu. Macam tadi telefon, surat, radio, televisyen dan sebagainya adalah membantu komunikasi itu. Penyampaian, pengiriman mesej, pengiriman mesej daripada penghantar ke penerima. Penghantar ke penerima mesej. Alright, seterusnya kita lihat definisi komunikasi. Sorry, Madam punya highlight ni dia agak kacau sikit. Definisi komunikasi menurut pandangan Barat. Apa yang Barat kata? Apa scholar Barat? Barat ni kita istilahkan daripada scholar lah. Dia punya ilmuwan. Ilmuwan Barat berkenaan dengan komunikasi. Apa dia ni katakan? Kita lihat kepada Gerard R. Miller. Gerard R. Miller, seorang scholar daripada Barat, mengatakan bahawa komunikasi terjadi apabila satu sumber menyampaikan maklumat, amanat ataupun arahan kepada penerima dengan niat sedar untuk mempengaruhi perilaku mereka. So, kita dapat tahu bahawa bila kita berkomunikasi ni, kita dapat mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi daripada sudut apa? Bila kita bercakap benda yang positif, bila seorang motivator itu menyampaikan satu mesej yang positif kepada pendengar-pendengarnya, so secara tidak langsung, secara sedar ataupun secara tidak sedar, dia boleh mempengaruhi pendengar. Pendengar yang mendengar motivation talknya. Sebab itu dikatakan bahawa apa yang keluar daripada mulut kita ni, kita kena berhati-hati. Kadang-kadang sesuatu benda yang negatif keluar daripada mulut kita, tanpa sedar dia boleh mempengaruhi perilaku orang lain. Kalau kita sebab itu dikatakan bahawa sebenarnya komunikasi ini mampu untuk membangunkan, memulihkan spirit dalam kehidupan manusia. Kalau seseorang itu sangat down, ada masalah dan sebagainya, so kita sebagai kawan-kawan ataupun kita orang yang sekelilingnya haruslah sama-sama membantu ataupun sama-sama untuk develop the spiritual supaya lebih positif, supaya dia dapat meneruskan kehidupan dalam kehidupan kesehariannya. Kadang-kadang kita memang dalam setiap masa tak semestinya kita akan rasa positif saja. Kadang-kadang kita ada rasa negatif, kita ada rasa down dan sebagainya. Benda ini boleh mempengaruhi kepada attitude kita, mempengaruhi kepada personality kita. Seterusnya kita lihat kepada pandangan William J. Seller. So apa William kata? William kata komunikasi ialah proses di mana simbol verbal, non-verbal dikirim, diterima dan diberi pengertian. So non-verbal. Verbal adalah satu komunikasi yang mana dia menggunakan
verbal lah. Bila kita bercakap, berkomunikasi tu kita gunakan verbal. Tapi message juga boleh dikirim Message juga boleh dikirim secara non-verbal. Apa itu non-verbal? Okey, non-verbal contohnya bila kita memandu kereta. Okey, kita lihat ada papan-papan tanda di sepanjang perjalanan. Contohnya kamu dari Bintulu ke Kuching. Okey, di sepanjang jalan kamu akan nampak ada papan-papan tanda yang memberikan satu mesej kepada kamu. Contohnya, okey, sila kurangkan had laju kerana ini merupakan kawasan kemalangan. So, itu merupakan mesej yang dihantar kepada penerima mesej, okey, secara non-verbal. Okey, non-verbal juga boleh diklasifikasikan daripada sudut lirik lagu. Okey, lirik lagu. Okey, yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi. Okey, so lirik lagu ini merupakan satu mesej yang dihantar oleh penyanyi kepada pendengar, okey, untuk mengetahui isi hati penulis lirik tersebut. Itu juga adalah non-verbal. Okey. Seterusnya, Harold D. Laswell mengatakan bahawa komunikasi ialah siapa yang menyampaikan apa yang disampaikan melalui saluran apa. Okey, ni saluran ni macam Madam cakap tadi lah. Saluran adalah medium. Okey, macam surat, telefon, handphone, okey, television. Okey, ni semua adalah medium. Okey, faham Smartphone, ini semua adalah medium. Kepada siapa dan apa pengaruhnya? Okey, siapa yang menyampaikan? Siapa yang menyampaikan ni adalah pengirim mesej. Apa yang disampaikan? Apa yang disampaikan adalah mesej. Okey, melalui saluran apa? Medium. Kepada siapa? Kepada adalah penerima. Penerima mesej. Okey, dan apa pengaruhnya? Okey, apa pengaruhnya? Maksudnya, satu komunikasi yang disampaikan adalah sama ada dia nak menjatuhkan orang itu, nak buat orang itu sakit hati, ataupun dia nak motivate orang itu, seseorang tersebut. Okey, sebab itu dikatakan bahawa kita balik kepada Gerald. Gerald tadi dikata apa? Gerald kata, komunikasi boleh mempengaruhi perilaku orang lain. Okey, sebab itu kadang-kadang mulut ini lebih berbisa daripada pedang. Okey, sebab tu kita kena berhati-hati apa percakapan yang kita keluarkan boleh mempengaruhi orang tersebut. Okey, so kita tak nak percakapan kita boleh menyebabkan orang lain berasa dah sakit hati dengan attitude kita. Okey, personality kita. So kita pergi kepada pandangan barat seterusnya, yang iaitu daripada Shannon dan Weaver. Dia mengatakan bahawa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja ataupun tidak sengaja, tidak terbalas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal. Okey, so kita pergi kepada tadi Shannon dan Weaver yang mengatakan bahawa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mengaruhi, bukan mengaruhi, this one is typing error, mempengaruhi satu sama lainnya, mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja ataupun tidak sengaja, tidak terbalas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal. Okey, so Shannon ni mengatakan bahawa komunikasi ni adalah macam tadilah yang dikatakan oleh sekolah-sekolah barat yang seperti slide yang sebelum ini, yang mengatakan bahawa komunikasi ni boleh mempengaruhi satu sama lain secara sengaja ataupun tidak. Dia memang boleh membangunkan semangat seorang individu itu, ataupun dia boleh downkan semangat seseorang individu itu bergantung kepada penghantar mesej tu. Sama ada dia nak menyakiti hati penerima mesej ataupun bagaimana. Sebab tu kita boleh lihat bagaimana cara seseorang itu berkomunikasi antara satu sama lain. Seterusnya daripada Profesor Dr. Alo Liliwari mengatakan bahawa komunikasi adalah pengalihan satu arahan daripada satu sumber kepada penerima agar dapat difahami. Okey, bagaimana satu arahan tersebut daripada penghantar mesej kepada penerima mesej datangnya daripada satu sumber. Satu sumber maksudnya satu sumber mesej. Okey, satu sumber mesej, okey, kepada penerima agar dapat difahami. So, penerima mesej
perlulah memahami apa yang dikatakan oleh penghantar mesej. Penghantar mesej kepada penerima mesej. So, dalam menghantar mesej ni mungkin terdapat beberapa kekangan lah. Kekangan kenapa bagaimana mesej itu tidak dapat disampaikan dengan baik. Apa kekangan? Apa halangannya? Okey, mungkin halangan itu datang daripada line yang tak clear. Contohnya macam keadaan kita sekarang ini berada dalam situasi pandemik. Kita berada dalam kelas atas talian. Mungkin ada beberapa kawasan yang mempunyai akses kepada internet yang tidak mencukupi, okey, yang membataskan dia untuk berada di atas talian. Yang kedua, mungkin dari sudut jarak ataupun distance. Okey, jarak ataupun distance boleh mempengaruhi kepada bagaimana sesuatu mesej tu nak disampaikan dengan baik. Okey, contohnya kamu berada di Kuching, nak menyampaikan mesej kepada kawan kamu di Bintulu. Okey, kita memerlukan kepada satu medium, okey, yang boleh, medium teknologi yang boleh menyebabkan mesej itu sampai dengan baik. Okey, so kita dari sudut jarak memang agak tidak logik lah untuk sesuatu mesej itu dapat disampaikan dengan baik, kecuali kita harus pakai medium teknologi untuk membantu kita agar komunikasi itu dapat disampaikan kepada penerima mesej. Okey, ini semua datangnya pada kurun ke-21. Okey, bagaimana kurun ke-21 ini? Kita semua adalah the human who are living in the 21st century. Of course, okey, kita dibantu oleh satelit. Okey, kita dibantu oleh gelombang satelit yang dibawa dan dipancarkan melalui ke satelit yang berada di angkasa lepas. Okey, daripada pengirim mesej ke satelit dan dipancarkan ke bawah supaya sesuatu mesej itu dapat disampaikan dengan lebih baik. Okey, so seterusnya kita lihat daripada definisi menurut pandangan Islam. Okey, menurut pandangan Islam, sesuatu ilmu tersebut tidak terbatas kepada sesuatu medium sahaja. So, kita lihat kepada apa yang dikatakan oleh perspektif Islam. Okey, pandangan Islam. Istilah al-ihtisal digunakan untuk menggambarkan maksud komunikasi. Okey, so ini adalah beberapa perkara ataupun beberapa istilah yang digunakan pakai dari sudut perspektif Islam. Okey, iaitu qara'a bermaksud membaca. Okey, baligh, menyampaikan. Ni semua adalah perkataan yang sinonim dalam bahasa Arab. In the Arabic language, we use this language to deliver ataupun menggambarkan, to imagine. Okay, menggambarkan. Istilah ini bermaksud komunikasi. Qara'a, membaca. Bashir, okay, bashir bermaksud mengkhabarkan. Qul, mengatakan. Yada'u, menyeru. Tawassau, berpesan-pesan. Sa'ala maksudnya bertanya. Okay, if one Arabic guy came to you and say that sa'ala, okay, maksudnya adalah bertanya. Sam'a, mendengar. Semua ini, this one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay, perkataan-perkataan ini menggambarkan. This is we call it as synonym kepada komunikasi. Okay, so dalam Islam dia ada beberapa perkataan yang menggambarkan elemen komunikasi dari sudut pandangan Islam itu sendiri. Okay, selanjutnya kita lihat daripada definisi komunikasi dalam Islam. Okay, komunikasi dalam Islam menurut sudut pandang sekolah-sekolah daripada Islamic scholar. Tadi kita lihat kepada Western scholar, and this one kita lihat kepada Islamic scholar. Contohnya daripada Muhammad Yusuf Hussein. Komunikasi Islam sebagai proses penyampai atau bertukar maklumat, okay, dengan prinsip, menggunakan prinsip dan kaedah komunikasi yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. So kita tahu bahawa dan Muslim student kita lihat dia sebagai satu ilmu lah. Sebab ilmu ni, we know that knowledge is
universal ataupun melingkungi beberapa agama dan sebagainya. Ini bukan untuk macam membawa kamu mengenal Islam, tak. Ini adalah satu ilmu. Is what we call as knowledge. Kita belajar tentang bagaimana komunikasi Islam, Islamic communication. Yang Islamic communication ini this is based on Al-Quran and Hadith. We know that in Islam, Muslim always use these two as the reference in their life lah, as a reference yang digunakan dalam kehidupan mereka, references. So Mahyudin Abdul Halim menegaskan bahawa komunikasi Islam ialah proses membekalkan halayak dengan hakikat kebenaran. Agama Islam yang berterusan bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sama juga apa yang dikatakan oleh Muhammad Yusuf Husin tadi, bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, memberi kabar kepada orang Islam. Kebiasaannya, komunikasi Islam ni digunakan untuk menyebarkan dakwah-dakwah ataupun menyebarkan perkara-perkara yang baik. Yang kita nak orang berbuat baik daripada orang yang jahat, dia berubah perangai, attitude dia, personality dia menjadi orang yang baik. Kerana semua orang, all human, dilahirkan adalah dari sudut fitrahnya adalah memang yang baik. Mungkin dari sudut pengaruh orang di sekeliling dan sebagainya, menjadikan attitude dia dipengaruhi. Sebab tu dikatakan tadi bahawa komunikasi dapat mempengaruhi orang lain. Attitude semua dan sebagainya, semua itu dipengaruhi dengan orang di sekeliling kamu. The circle that you in, dapat mempengaruhi kamu. Circle kamu positif ataupun circle kamu negatif. Ini semua kamu kena pilih. Sebab tu dikata life is about choice. Kamu ada pilihan. Kamu perlu buat pilihan yang terbaik. So bertujuan membentuk pandangan umum yang betul. Seterusnya Hamid Maulana mengatakan bahawa konsep komunikasi dalam Islam adalah tabligh. Tabligh tadi apa? Menyampaikan. Ia dikembangkan dengan konsep Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ni is a very famous scholar in Islam. Ibn Khaldun dia ada sebut satu buku yang bernama Muqaddimah. Alright, dengan bersandarkan kepada teori tauhid doktrin amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Kelas amar ma'ruf nahi munkar adalah melarang membuat kejahatan. Amar ma'ruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada melakukan perkara-perkara munkar. So dalam kerangka politik, tujuan untuk memelihara dan mempersiapkan kesatuan ummah. Ini adalah tujuan komunikasi dalam Islam. Amar ma'ruf nahi munkar untuk mempersiapkan kesatuan ummah. Bersandarkan kepada two base reference in Islam, which is Al-Quran dan Hadis. Right, seterusnya kita lihat kepada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi dalam kehidupan seharian, setiap orang pasti akan melakukan aktiviti berkomunikasi. Sama ada secara berikut. Yang pertama adalah secara lisan ataupun verbal. Yang kedua adalah isyarat non-verbal. Yang seperti yang Madam terangkan tadi. Non-verbal adalah bukan dalam bentuk percakapan. Bukan dalam bentuk percakapan. Mungkin daripada isyarat. Mungkin daripada segi lirik lagu. Mungkin daripada segi papan-papan tanda. Ini semua adalah satu entiti ataupun elemen ataupun perkara-perkara yang memberikan mesej kepada kita. Untuk menyampaikan sesuatu mesej tersebut daripada penyampai mesej kepada penerima mesej. Lisan, kalau lisan verbal adalah kita bercakap, berkomunikasi dengan orang lain. Itu adalah dari sudut lisan. Kalau non-verbal, bukan dalam bentuk percakapan. Ingat kelas? Dia betul dalam isyarat, lirik lagu, papan tanda dan sebagainya. Dia bukan dari sudut bila kita bercakap antara seorang individu kepada seorang individu yang lain.
Seterusnya kita lihat kepada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi adalah untuk saling mencapai pengertian, pemahaman secara bersama atau kesempatan. Kegiatan komunikasi ini lazimnya dilakukan dengan 3 tujuan. Okey, apa tujuan komunikasi? Yang pertama adalah untuk mengetahui sesuatu, untuk mempengaruhi ataupun mengarahkan orang lain agar berbuat sesuatu, ataupun yang ketiga untuk memberitahu sesuatu. Okey, bila kita ada rasa inquiry, kita nak tahu sesuatu perkara, kita akan bertanya kepada orang lain. Betul tak? Okey, inquiry. Okey, ada rasa nak bertanya kepada orang lain untuk memberitahu sesuatu. Okey, menyebarkan sesuatu maklumat, tapi jangan menyebarkan sesuatu maklumat yang palsu. Fake news. Okay, fake news is very no. Okay, alright. Kita perlu meneliti setiap apa mesej yang kita terima melalui media sosial agar kita sebarkan berita yang benar-benar sahaja. Okey, apa kesannya bila kita tidak menyebarkan berita tidak benar, maka akan berlaku fitnah yang berleluasa. Okey, menyebabkan orang bergaduh antara satu sama lain. Seterusnya yang ketiga, mempengaruhi ataupun mengarahkan orang lain agar berbuat sesuatu. So, antara bos, okey, dengan pekerja. Okey, perlu ada komunikasi. Okey, so bila ada komunikasi, bos boleh berkomunikasi dengan pekerja, pekerja boleh berkomunikasi dengan bos. Maksudnya dekat situ ada two-way communication. Maka komunikasi itu dapat disampaikan dengan lebih baik. Jika bos sahaja beri arahan, pekerja ni takut nak bagi pandangan ataupun mesej kepada bos, maka tidak berlaku two-way communication. Apa kesannya tidak berlaku two-way communication? So, maka bos tidak tahu apa masalah pekerja. Bos ni terlampau garang, pekerja takut nak bagi tahu masalah dan sebagainya. Itu merupakan antara elemen yang tidak baik ataupun elemen negatif dalam sesuatu syarikat yang bila dia tidak diselesaikan dengan baik, maka dia akan membantutkan pembangunan sesuatu company tersebut, pembangunan sesuatu syarikat tersebut. Okay, seterusnya kita lihat kepada fungsi komunikasi. Apa dia fungsi komunikasi? Dari perspektif Islam, agama Islam dilihat sebagai agama yang bersifat mission ataupun pendakwah. Okey, yang menggesa penganutnya supaya berterusan menyebarkan mesej sama ada kepada rakan-rakan Muslim ataupun kepada bukan Muslim. Maksud kat sini adalah mesej-mesej yang berbentuk positivity. Okey, yang mengajak kepada buat baik. Okey, yang menghormati guru-guru, menghormati ibu bapa dan sebagainya. Kita nak menerapkan elemen positif dalam kehidupan kita. Okey. Seterusnya, setiap individu. Okey, seterusnya kita lihat bahawa setiap individu Muslim dianggap komunikator agama ataupun da'i, pendakwa yang diwajibkan menyampaikan mesej agama mengikut kadar keupayaan masing-masing. So, kita tahulah bahawa dalam Islam, kalau orang-orang Islam ya, mereka yang bercakap berkenaan soal agama ni kita panggil dia sebagai ustaz, kan? Ustaz ataupun ustazah. Okey, yang kita boleh panggil dia da'i, pendakwa. Okey, yang menyampaikan mesej-mesej yang positif, mesej-mesej keamanan, kedamaian, mesej-mesej untuk merubah jalan yang benar kepada orang ramai. Okey, seterusnya kita lihat kepada menurut Lasswell dan Wright. Kita lihat daripada fungsi komunikasi yang diperkatakan oleh dua sekolah ini iaitu Lasswell dan Wright. Akhirnya ia menyatakan bahawa komunikasi merupakan penyebaran informasi dan amaran. Okey, amaran-amaran yang dikeluarkan oleh contohnya kita ni berada pada zaman pandemik COVID-19. Okey, amaran-amaran yang dikeluarkan oleh SDMC, contohnya di Sarawak, kita panggil dia SDMC lah, Sarawak Disaster Ministry, kan? Mengatakan bahawa contohnya kalau satu tempat tu ada kluster-kluster terbaru dan sebagainya, arahan perintah berkurung dan sebagainya, itu semua adalah fungsi komunikasi yang boleh memberikan informasi dan juga boleh memberikan amaran. Okey, informasi. Okey, dari sudut ada Telegram channel contohnya. Okey, Telegram channel. Okey, Telegram channel ini adalah contoh komunikasi dari sudut
non-verbal. Okay, Telegram channel yang dikeluarkan oleh Malaysia punya badan, okay, yang mengawal pandemik dan sebagainya. Okay, dia menggunakan medium Telegram channel ni untuk menyampaikan informasi. Seterusnya, menjalinkan hubungan dengan kelompok di dalam masyarakat. Okay, bagaimana kamu menjalinkan hubungan kelompok dalam masyarakat antara YB, okay, kepada rakyat. Okay, ini semua menggunakan kepada komunikasi yang baik. Seterusnya, perubahan budaya masyarakat. Perubahan budaya masyarakat juga dipengaruhi oleh komunikasi. Okey. Bagaimana sesuatu budaya itu menjadi satu budaya yang universal, tidak tertakluk kepada mana-mana kaum. Contohnya bagi Malaysia, we call it as Malaysian. Okey, kita ni ada community yang very diversity. Okay, we call it diversity. Kita contoh tengok Sarawak sajalah. Sarawak is very diversity country atau diversity state, yang mana perubahan-perubahan ini adalah datang daripada komunikasi antara rakyat setempat ataupun orang-orang lokal dan juga orang lokal yang bercampur dengan masyarakat-masyarakat di luar negara ataupun masyarakat-masyarakat yang datang daripada West Malaysia. Okay, West Malaysia. Seterusnya daripada sudut hiburan. Okay, komunikasi juga boleh disampaikan dari sudut lirik lagu, macam Madam cakap tadi. Okay, penyanyi yang menyampaikan lirik lagu dan sebagainya adalah yang buat lirik lagu berkisarkan tentang dia punya kisah kehidupan, okay, menyatakan lirik-lirik lagu daripada sudut kemanusiaan dan sebagainya. Okay, itu juga adalah fungsi komunikasi. Alright, menurut Laswell dan Wright, komunikasi adalah penyebaran informasi dan maklumat, okay, menyebarkan informasi, okay, menjalinkan hubungan dengan kelompok di dalam masyarakat. Komunikasi juga berperanan menghubungkan kelompok dalam masyarakat menerusi isu-isu yang dibincangkan, terutamanya yang berkaitan dengan kepentingan dan keperluan kelompok tersebut. Okey. Seterusnya, perubahan budaya masyarakat. Okay, kita lihat bahawa orang di Malaysia ini terkenal dengan budaya toleransi dan perpaduan yang kukuh. So, bila kita ada perpaduan yang kukuh, unity yang baik, maka Malaysia dapat membangun dengan lebih baik dipandang tinggi oleh negara-negara luar. Okay, kita berpeluang meneroka ke pelbagai budaya timur dan barat dengan menonton, mendengar, membaca, berbual, bertukar-tukar pendapat tentang budaya orang luar dan memudahkan kita untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan budaya di sesuatu tempat. Okay, so hiburan tadi, ni ada dia punya elaboration tentang poin-poin tadi. Manusia turut berkomunikasi dengan media untuk mendapatkan pelbagai bentuk hiburan. Okey, menjadikan hiburan daripada berbagai bentuk lah, bentuk audio, bentuk video, gambar, animasi dan sebagainya. Okey. Right. So menurut Scrum, okey, fungsi komunikasi adalah dari sudut communicator, sumber dan penerima. Okey, dari sudut communicator, sumber dan penerima. Bagaimana fungsi tersebut harus sesuai antara satu sama lain agar komunikasi dapat berjalan dengan harmonis. Okey, bagaimana kita nak menentukan bahawa kita punya komunikasi itu berjalan dengan baik, berjalan dengan situasi yang harmoni, situasi yang diterima oleh kedua-dua belah pihak. Okey, yang pertama adalah penerangan, menyebarluaskan apa yang diketahui. Okey, Communicator ni adalah penyampai mesej lah. Okey, menerangkan dulu apa yang nak disampaikan dengan baik. Okey, cuba mempelajari dan memahami apa yang didengari dan menilai sama ada mendatangkan kebaikan atau keburukan. Itu daripada sudut penerima mesej. Kedua, dari sudut pendidikan, mengadakan hubungan sosial terhadap masyarakat. Okey, penerima memperolehi pengetahuan dan kecakapan dalam hidup. Okey, seterusnya menyenangkan, memberi hiburan dan mengisi waktu lapang, menghidupkan daya kreatif. Okay, daya kreativiti ini sangat penting lah kita belajar. Kita ni berada dalam zaman pembelajaran abad ke-21 yang mana menentukan kepada menjana kepada kreativiti dan inovasi dalam pendidikan itu merupakan antara satu elemen yang sangat-sangat penting.
melupakan persoalan dan masalah yang dihadapi. Mempengaruhi dengan memujuk. Okay, kita punya komunikasi juga boleh mempengaruhi orang lain. Okay, memujuk. Contohnya kita dapat lihat baru-baru ini di Dadak Kebal ataupun di video-video yang tular di media sosial. Contohnya ada seorang wanita yang cuba untuk membunuh diri. Okay, yang berada di atas jejambat nak terjun ke bawah. Okay, apa yang berlaku adalah pegawai-pegawai bomba datang dan dia cuba untuk memujuk, menggunakan daya pujukan ini untuk memberikan kata-kata perangsang kepada mangsa tersebut. Okay, supaya jangan membunuh diri, okay, supaya berfikir panjang, jangan ikut kepada emosi dan perasaan, okay, dan sebagainya. So, dari situ kita dapat lihat bahawa communicator ataupun penyampai mesej ini ataupun penyampai mesej mempunyai satu peranan yang sangat penting dalam menyelamatkan sesuatu situasi. Okay? Penerima memutuskan untuk menolak ataupun menerima mesej tersebut. So, kat sini dia boleh memutuskan lah sama ada dia nak terima ataupun dia nak terima mesej tersebut ataupun dia tak nak terima mesej tersebut ataupun tidak memperdulikan mesej tersebut. Okay. Okay, yang last kali kita akan lihat bahawa hubungan iman, last kali untuk hari ni lah, kita akan lihat pada hubungan iman, Islam dan ihsan. Okay, ini semua adalah daripada sudut perspektif Islam, apa kaitannya dengan komunikasi. Okay, iman is about faith. Okay, yang dianuti oleh orang Islam, okay, percaya kepada, yakin kepada ajaran Islam yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa dia yakin bahawa ajaran Rasulullah SAW. Seterusnya daripada Islam, satu agama yang sejahtera, peace dan sebagainya. Ini daripada sudut orang Islam itu sendirilah. Okay, kepercayaan Muslim. Dan seterusnya adalah ihsan. Okay, membuat sesuatu. Ihsan ni adalah membuat sesuatu seolah-olah Allah melihat kita. Contohnya kita nak buat jahat. Okay, kita takut bahawa nanti Allah akan menghitung segala kejahatan yang kita lakukan ataupun Allah akan menghitung segala kebaikan yang kita lakukan. So walaupun kita tidak dapat melihat Allah, mengandaikan bahawa Allah melihat kita, so kita kenalah sentiasa melakukan amal-amal kebaikan. Okay, itu saja untuk hari ini. Kita akan teruskan dengan betul-betul komunikasi pada kelas yang seterusnya. Oleh itu, nanti medium akan bagi satu latihan berkaitan dengan topik-topik yang kita telah bincangkan sebelum ini. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.